Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara pengurusi acara, seterusnya kepada mudir kita, Ustaz Nazim, Abu Ya, seluruh warga kompleks Ibnu Sina, ibu-ibu, bapa tak ada kot kan, anak-anak, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada pagi ni. Saya jarang-jarang buat kuliah duha ni tuan-tuan ni. Sebab masa tu tak ada. Kalau hari kerja dengan pelajar kita lah masuk kelas. Pagi-pagi pukul 8 kelas dah. Kuliah duha saya kelas dengan pelajar anak-anak kita lah, yang ada kat Universiti Sultan Zainal Abidin di Terengganu tu. Kali ni kuliah saya dengan ibu-ibu sekalian. Ni Abu Ya sebut tadi, bapak-bapak sibuk. Mana ada sibuknya? Dia tak mau main. Bu Ya pandai nak cover orang jantan ni, orang lelaki kan? Tak ada. Dunia ni, majlis ilmu ni bergantung pada orang perempuan je. Tak ada orang perempuan, kosonglah dewan ni. Sedangkan lah orang jantan, orang lelaki ni Allah kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ni pemimpin. Betul tak perempuan? Tapi dia tak mamai, itu macam mana? Itu pun jadi heran lah. Sebelum nak cakap pasal orang lelaki tu hujat ni, tuan-tuan ni, lampu ni lampu solar ke? Kalau tak ada, tutup buang listrik je. Tinggalkan kipas je. Ada lampu ni dia tambah panas je. Jimat sikit. Sebab cahaya matahari terang dah. Saya rasa tak ganggu ni apa tu rakaman apa tu ke jadi gelap dah kot. Tak, sebab cahaya luar tu apa tu dah terang dah. Tuan-tuan buka lampu ni, kecuali solar lah. Bayar bil aja. Ya. Kita duduk kat sini ni, mana yang boleh jimat, kita kena jimat tuan-tuan. Pergi belanja kod lain. Betul tak? Saya selalu sebut tu. Saya jadi baru je sebut kat ustaz ni. Ya, saya main-main sini tengok, cakap Kedah sikit no. Kalau salah beritahu. Lama tak main, bukan lama tak main Kedah. Semenjak mentua kita meninggal ni, kita jarang balik sikit-sikit lah. Ada mari, tapi jarang-jarang. Mentua tak ada dah. Mentua saya orang Sungai Petani. Kat Pokok Asam, dekat Titikan Batu tu, Pinang Tunggai. Dia tak ada, kita pun kurang lah balik dah. Dia ada dulu, tahun 4-5-6 kali baliknya. Dua-dua tak ada, dengan isteri kita je lah. Duduk lah macam tu. Tak main lah sini dah. Jadi kalau ada salah silap cakap Kedah ni, minta maaf lah. Dan duduk kat Terengganu kerja sana lagi lama, dah 10 tahun dah. Campur Terengganu sikit. Dia dah sebut tuan-tuan ni, apa tu, daripada kita membazir sikit-sikit ni, kita guna kod lain. Itu saya cakap tadi, saya masuk aja kompleks Ibnu Sina ni, saya tengok bumbung-bumbung dia tu dah, memang bumbung tu dah ada. Biasanya bila kita buat kompleks yang ada kaitan dengan Islam ni, kita buat kubah. Kubah ni dia mudah bocor. Ni cerita Ustaz ni. Umat Islam ni kena tahu. Orang kata dalam Islam ni kita sebut sebagai fikul aulawiyat, memahami keutamaan dia tuan. Kalau buat kompleks macam ni, sesuai dengan cuaca kita terima banyak hujan ni, kubah-kubah ni tak sesuai. Lepas itu pergi ke Madat semalam kan, tengok masjid dia rata je bumbung dia. Orang puji selalu kita. Ingatkan kubah dah.
Sebab bukankah kita ni bila buat masjid, kubah masjid, masjid kubah, betul tak? Itu kerjanya bila ada kubah, sampai hak bocok tu aja. Habaq main kat saya ni, kubah mana masjid yang tak bocok? Kat Terengganu tu masjid Kristal tu paling banyak kubah dia. Ya Rabbi, bocok aja tuan-tuan. Berapa banyak duit yang mengalir dah duk sampai kubah tu. Baik bagi kat komplek Dusina ni. Pandaikan anak-anak kita kenal Quran. Betul tak ni? Sampai kubah ni kerja buang masa tuan-tuan, membazir. Nak cerita cakap Kedah betul tak tahu. Membazir. Tuan-tuan lain kali jangan buat sebab tak sesuai dengan cuaca negara kita ni, banyak hujan. Kat Arab dia sesuai, dia tak ada hujan. Lagipun kubah ni seni bina orang India. Dia bukan seni bina. Yelah seni bina Islam lah. Islam ni boleh masuk belakang. Kat China masjid dia rupa pagoda, rupa Tok Kong tu. Sebab sesuai dengan cuaca dia. Cuba tuan-tuan tengok masjid negeri China. Memang tak ada kubah, tapi dia seni lentik dah. Bumbung dia melentik. Betul tak tuan-tuan ni? Sesuai dengan budaya dia. Islam pergi sana, dia tak kacau seni budaya. Saya baru cerita dengan Ustaz ni, Islam pergi satu tempat, dia ubah akidah dia je. Sebab itu Islam ni boleh diterima oleh semua orang, semua bangsa. Sebab dia pergi, dia tak ubah bangsa tu. Bangsa ni Allah yang jadikan. Betul tak ni? Allah tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran kan, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kita berbangsa-bangsa ni nak kita kenal antara satu sama lain. Baru cantik dunia ni. Saya Cina putih Tuan-tuan Melayu putih, tidak hitam, tidak nampak. Ada darah Cina lah tu yang putih. Kalau tidak Melayu takkan putih lah. Rupa ni lah janya. Yang putih tu pak confirm ada darah Cina sikit-sikit. Ada. Ya. Orang Melayu apa ni ya? Betul tak tuan-tuan? Negara panas, hitam lah dia. Betul tak? Jadi bila kita bagus Islam ni, tuan-tuan hebatnya, sebab itu dia cepat berkembang. Tuan-tuan, agama yang paling cepat berkembang di dunia sekarang ni Islam. Walaupun tuan-tuan nampak perang sekarang ni di Palestin dengan Israel perang kan. Makin kuat perang, makin ramai orang nampak Islam. Sayalah. Makin ramai orang bukan Islam simpati dengan kita. Yang tak simpati tu, mangkuk tu kita cerita kemudian. Ada kat negara kita ni ramai. Dia pura-pura aja pakai maflah dalam parlimen. Kan, kata sokong Palestin. Alah, tuan-tuan, kita kenal lah dia tu. Saya tahulah. Saya pada Lubuk tu. Biar dia dengar. Ada live Facebook kan? Biar dia dengar. Saya memang suka dia dengar. Kan? Oh, pakai maflah kata sokong Palestin. Lepas itu bila budak sekolah takbir sikit, tak boleh pula. Bila budak sekolah buat kempen Palestin di sekolah, buat senapang kayu, dah Taliban pula. Nampak tak mangkuk-mangkuk ni? Kau boleh percaya tu. Walhal selama ni kita guna pistol mainan berapa daripada kecil-kecil lagi tak? Tak jadi Taliban pun. Budak-budak nak tunjuk kreativiti dia. Buat senapang patah, bukan senapang patah pun, senapang kayu. Dia kata sekolah nak ajar dia Taliban. Mangkuk betul puak-puak tuan-tuan. Boleh percaya ke? Tak boleh. Sebab itu saya tak peduli. Saya cakap je.
Jadi saya nak sebut tuan-tuan ni, dunia hari ni tengok Islam ni makin teruk, kita ditindas, diperangi, makin ramai orang masuk Islam. Tentunya risau. Dan dijangkakan tahun 2050 bilangan umat Islam akan menjadi bilangan terbesar di dunia. Tapi janganlah kita biarkan kita diserang macam tu, tak boleh. Sebab Islam ni bila dia pergi ke satu tempat, dia tak ubah cara hidup, dia tak ubah pakaian dia, dia ubah akidah dia. Pergi ke India, seni bina India berkubah lah. Itu memang asal usul dia kubah. Kita nak ambil kubah berpada-pada lah tuan-tuan kan, bocor. Itu pertama ni, kena faham Islam tu luas ni, baru seronok nak cerita. Kedua, ini belum masuk tajuk lagi. Tajuk tak apa tak tahu. Start tak lagi tahu, kita cakap je lah. Sunnah lagi yang tuan-tuan kena hidupkan di sini ni, selain pada naik kuda, memanah dan sebagainya. Sunnah makan. Supaya kita ni panjang umur. Umur panjang, sehat. Saya ni mana pi pun semua ustaz-ustaz duk tanya, kencing manis ke? Sebab dia nampak saya ni seruh. Memang saya turun 10 kilo. Sebab saya jaga. Sunnah makan ni, sebelum tuan-tuan mentek darah, ni apa? Apa awal-awal? Ha? Sunnah makan ni ikut sunnah makan kita berbuka di bulan puasa. Kita buka bulan puasa, kita makan apa dulu? Ialah kurma. Sunnah Nabi ni makan buah terlebih dahulu. Bukan saja berbuka. Kalau kompleks ni belum buat lagi, kita kena terbalikkan dah. Sebelum makan benda berat ni, kita makan buah dulu. Pasal apa? Sat lagi kita buktikan sunnah ni mengikut kajian sains. Kan, kita ni selagi sains tidak membuktikan, kita macam betul ke ni? Sebab kita yang makan buah lepas makan nasi ini, lepas ke darah ni, ini ikut budaya barat. Tak betul. Sebab itu badan kita macam dipam-pam. Ni bukan ni jangan tuan-tuan salah faham juga. Ini nyindir aku ni dah. Tapi mana yang besar tu sindir lah tu. Kita ni perlu orang yang fit. Ni Ustaz, supaya ni dia boleh buat kerja. Sebab kerja kita ni banyak lagi perempuan ni. Betul tak? Kerja kita banyak ikut kemampuan masing-masing ha? Saya ni kalau tak diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, saya nak sihat lagi ha? Saya nak menjelajah ke banyak tempat ni. Masa muda kita daripada sunat dulu dah menjelajah ya, nak ceritanya sampailah ni. Lepas tu nak pergi sampai sempadan Cina tu, sampai ke cerita Ustaz tadi ke Chiang Rai, atas Chiang Mai lagi. Nanti kita cerita bagi sihat dulu ya. Sebab rata-rata bila badan kita turun je, saya dulu 73, tembam lah sikit. Sekarang ni tinggi 64 je, turun 10 kilo. Oh tu nak ceritanya, tuan-tuan ni jangan terasa apa-apa no. Ni cerita je. Dah kena kencing manis tu tak boleh buat apa dah. Sebab benda dah kena, tuan-tuan payah sikit lah. Tapi isteri saya dia ada 3 serangkai, tapi dia diet tu. Sekarang ni dia tak makan ubat dah. Ikut dia lah. Kan? Kita ni suami isteri duk berlawan sekarang ni. Kan? Nak sebut tuan-tuan, ini sunnah tuan-tuan kena hidup, sunnah makan ni. Hak-hak lain tu makan dengan tangan kanan tak perlu saya sebut, orang tahu dah. Buah. Kenapa kita perlu mendahulukan buah? Pertama, ni kajian sains ni. Dengar molek-molek ni.
Ketika perut kosong, perut kita kosong kan, pagi-pagi minum air dulu. Jangan minum air manis. Minum air suam kot, minum air putih. Air manis ni racun tuan-tuan ni. Saya boleh turun ni sebab saya kurangkan minum gula ni racun. Gula putih tu racun. Kalau tuan-tuan nak minum gula, cari gula perang sikit kot. Ya, bukan gula proses ni. Sebab dia menggunakan bahan kimia. Tapi tak apalah, cerita kemudian. Tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan manis buah tu cukup dah nak hilangkan ketagih manis itu. Sebab manis ni ketagih. Nak ceritanya. Sebab itu bila tuan-tuan terasa sebab ketagih. Sebab badan kita, nasi itu dah cukup untuk gula dalam badan. Sebab makan nasi itu masuk dalam badan jadi gula. Sebab nasi itu karbo. Tuan-tuan kalau nak turun ni, jangan cerita buah lagi ni. Nanti tu. Nak turun badan ni, ya, tuan-tuan kurangkan gula, kurangkan nasi. Tuan-tuan ambil benda lain. Saya cerita ni, sebab saya dulu badan memang kecil lah. Tapi dia lagi kecil. Mati tu tak tahulah bila. Itu kerja Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut, betul tak? Itu kan kerja kita, kerja Allah. Kok mati pula lepas ni, itu jaga, mati juga dia kan. Dah buat macam mana, itu kan kerja kita. Tapi nak ceritanya, Ustaz, saya kencing manis tak ada lagi. Darah tinggi tak ada lagi. Umur dekat 60 dah. Belum 60 lagi, baru 58. Tapi nampak muda kan. Itu dia. Ustaz. Bukan tak boleh makan langsung, tuan-tuan, kurangkan dia. Tu je. Nasi itu kurang. Tuan-tuan nak meratah ke, makan ulam ke, jalan. Sebab nasi itu walaupun dia tawar, masuk badan kita jadi gula. Nak ceritanya. Baik itu doktor bagi tahu orang dah kencing manis kan. Makan nasi kurang sikit, betul tak? Nak cerita tuan-tuan ni. Supaya kita boleh bekerja lebih. Sebab saya kuliah 2 hari ni, saya nak cerita kerja kita ni. Nanti kejap lagi. Nak cerita. Ni. Pertama. Kenapa perlu perut kosong makan buah? Jangan tuan-tuan pagi-pagi tu turun terkedarah nasi tuan-tuan. Tabiat ni kena buang dah. Ambil buah dulu. Tak kira buah apa pun tak apa. Asyikkan namanya buah. Dia masam ke tak masam ke, tuan-tuan ambil lah. Asyik namanya buah. Pertama. Sifat buah ni. Ya. Ketika perut kosong. Dari segi sains, perut kosong, dia perlu masuk benda lembut ke dulu yang senang hadam ke, atau kita masukkan benda keras dulu? Lembut. Sebab itu bulan puasa, tuan-tuan buka puasa aja, terus menterkedarah nasi. Tuan-tuan rasa sekak tak perut tu? Rasa tak boleh nak berjalan dah. Sebab tuan-tuan tak layan perut yang Allah jadikan ni. Dia kena masuk benda-benda lembut dulu, yang senang dihadam. Sifat itu ada pada buah. Sifat pertama buah, dia senang hadam. Sebab dia banyak fiber, serat. Tuan-tuan masuk ketika perut kosong. Sebab itu, bila buka puasa, kita layan dia. Nabi kata, kecap benda manis, betul tak? Manis itu ada pada buah. Jarang buah ni masam. Kecuali imam masam tu, kerjanya masam lah kan. Itu pun nak ambil pun tak ada masalah. Asalkan nama buah. Baik, satu tadi sifatnya mudah hadam. Sebab dia banyak serat. Kedua, sifat buah ni sifatnya manis. Manis ni dari segi sains, dia menurunkan selera. Sebab itu budak-budak, tuan-tuan bagi dia coklat, dia nak makan nasi lepas itu. Dia tak mau dah. Selera dia dah turun. Untuk mengelakkan kita makan banyak. Sebab selera dah turun. Betul tak Ustaz? Bila perut lapar, tengah-tengah nak puasa, bulan puasa kita nak buka tu, kita ambil air manis,
Nafsu makan kita tu dah turun, betul tak tuan-tuan? Ini sains tuan-tuan ni saya cerita. Kejap. Kesap peluh dulu. Ni Cina ni nampak je gini. Cepat peluh. Sebab itu anak-anak Cina dulu ni tuan-tuan, bapak saya tu, orang dulu ni mak kita tak sekolah pun. Tapi kalau waktu makan, kalau dia ambil coklat, ambil gula-gula, dia cukup marah. Dia mengaji mana pun kita tak tahu. Rupanya betul. Budak-budak ni kalau kita bagi dia coklat ni memang manis dah. Dia tak mau makan dah. Selera dia tu dengan manis tu dah menurun dah. Nafsu makan dia tu dah tak ada. Sebab sifat buah ni manis. Orang kata pembuka. Dia bukan dah pembuka selera. Dia menurunkan selera lagi, nampak tu. Dia menurunkan nafsu kita yang membuat buah tu perut dah lapar. Tu. Ketiga. Tu. Buah ni sifat dia alkaline. Alkalia. Orang Kedah tahu tak alkali ni? Ikutlah. Maknanya pH dia. Cerita ni. Mudir kena ajar budak-budak kita macam ni. Sebab kita ni perlu sihat. Sebab kita banyak kerja nak buat. Ni kalau mudirnya sakit aja. Jangan duk sangka boleh naik kuda tu sihat je. Belum tentu. Hak lain kena jaga. Ini kita duk kata tak apa, kuda-kuda duk tunggang tu. Jangan tuan-tuan. Tunggang kuda juga. Hak lain kena jaga juga. Terutama yang masuk ke perut ni. Ni kena habaq siap-siap ni. Sifat buah ni dia alkaline. pH dia tinggi. Lebih pada 7. Kita nak pastikan ayak kita ni sentiasa pH dia jangan bawah pada 7. Sebab bawah 7 ni acidic. Tu dia kita belajar sikit ilmu tak, sunnah lain tuan-tuan hidup kena. Sunnah makan buah ni belum lagi. Ni kan. Sebab saya pergi asrama kok mana pun, yang dihidangkan dulu nasi, lepas tu buah kemudian. Itu cara barat tuan-tuan. Barat pun dah tukar dah sekarang ni. Tuan-tuan percayalah, tuan-tuan makan buah dulu, tuan-tuan akan makan sikit lepas tu, dia tak akan makan banyak. Sebab selera kita dah turun, perut kita dah ada benda situ. Buah ni pH dia lebih pada 7. Dia alkaline. Tu yang ketiga. Yang keempat, buah ni sifat dia mentah. Mana ada orang goreng buah, saya tak tahulah. Sekali buah cempedak je tuan-tuan goreng. Itu lain. Tapi makan mentah lagi bagus. Tuan-tuan duk kata makan cempedak cik kentut je. Tak apa, biar dia kentut. Apa salah? Kentut seronok apa? Rasa puas. Ke tuan-tuan kentut menyeksa kan? Jangan kentut depan orang, sudahlah. Rumah kita kentut lah beratus kali pun. Ada orang kisah tuan-tuan kentut. Ini dah risau tak nak makan buah ni. Apa tu? Apa nanti kentut. Allah tuan-tuan. Kentut kat rumah kita kentut pi. Tapi saya cerita ni sementara sihat. Tuan-tuan bila kencing manis makan buah pun pada-pada lah. Kalau dah tak sihat dan sebagainya, biasanya orang kencing manis ni doktor bagi tahu sebab dia ada gula kan. Tapi gula dia tu gula bukan semula jadi. Gula yang Allah, kalau semula jadi ni macam tak ada orang yang menjadi yang pula kan. Itu istilah tu. Maknanya gula mentah ni dengan gula proses tu lebih baik gula mentah tu. Bukan? Gula tadi menurunkan manis tu, manisnya buah tu menurunkan selera dah. Lepas tu buah ni dia mentah. Makanan apa yang paling banyak khasiat? Melainkan makanan yang dimakan ketika mentah. Ada orang buat gulai temikai? Tak ada. Paling mudah tuan-tuan buat temikai. Oi, buah temikai bagus untuk orang lelaki ustaz.
Tak paling mudah dapat, paling mudah tanam, paling mudah nak dimakan, betul tak? Potong je, pak aja, makanlah ada. Tuan-tuan, temikan ni khasiatnya banyak Ustaz. Lagipun mudah didapati, tuan-tuan ambil tu. Saya cerita betul ini. Bukan? Tak, kadang-kadang kita terfikir tak, 1400 tahun dulu, kenapa Nabi duk makan buah ni? Lepas itu orang yang membuktikan kajian ni bukan orang Islam pun, orang Barat. Orang Barat kaji ni. Kenapa perlu mendahulukan buah? Kita bila baca kajian Barat ni, kita tengok pasal apa Nabi makan buah. Betul tak? Benda mentah ni banyak khasiat. Dah kita masak tu kurang khasiat sebab dia panis dah. Jadi buah ni sifat dia mentah, kita makan mentah, khasiat dia banyak. Bila kita masuk dalam perut yang sedang kosong itu, sebab bila perut kosong, satu dia nak terima yang lembut-lembut. Dan kedua, dia serap dengan cepat. Segala khasiat tu bila perut kosong, dia sedut, dia serap dengan cepat. Dan dihadamkan dengan cepat. Nak ceritanya khasiatnya makan buah sebelum makan benda-benda lain. Sebab itu kita ni bulan puasa pun nak dekat dah. Betul tak teman-teman sekalian? Bila kita buka puasa, kita makan benda-benda lembut ni, bukan kita rasa segar balik, betul tak? Siapa kata makin puasa makin tak makan makin segar? Kalau tuan-tuan makin pukul 6 makin sihat, makin kuat, tak puasa lah tu. Nipu. Sifat badan kita Allah jadikan ni, makin kurang makan, makin kurang minum air, betul tak? Kita makin lemah, makin lemah, makin lemah. Yang jadi kuat tu bukannya badan kita, semangat. Sebab itu zaman dulu orang boleh perang dalam perang Badar. Dari segi fizikalnya lemah, tapi dari segi semangat dia kuat. Bila semangat kuat, kita lupa dah, kita dah lapar ni. Nak habaq ni tuan-tuan ni. Sebab tu bila tuan-tuan buka puasa, makan buah ni, bila gula tu diserap badan-badan kita, kita terus dapat tenaga, betul tak? Itulah keajaiban buah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan ni. Jadi makanlah ia, cerita ni. Pesan kat laki tuan-tuan ni, perempuan ni, supaya dia sama-sama sihat dengan kita. Kita tak mau dia mati dulu. Gitu. Biasanya yang mati dulu ni laki kita lah. Perempuan ni panjang umur, Ustaz. Dia tahu nak makan macam mana. Hak laki ni, tak maaf ni, kebanyakannya lah yang saya tengok ni laki mati dulu. Kita kalau boleh sama-sama mati tu lagi bagus lah kan, supaya dia tak kahwin lain. Itu dia. Orang lelaki ni gatai Ustaz ni. Tengok isteri dia mati dulu, belum dah apa dah, cari dah. Orang perempuan ni setianya lama. Puji sikit orang perempuan tu kan. Tuan-tuan pesan kat tok laki kita, bukan, supaya ikut tertib makan ni. Betul tuan-tuan ni. Saya semenjak saya duk baca artikel jurnal tu, sebab kita ni kat institusi ilmu kan, duduk kat universiti ni, ya. Bila kita tengok belajar, bila kita terbaca sesuatu ni, kita selalu kaitkan dengan sunnah Nabi. Betul tuan-tuan, menunggang kuda ni baru tuan-tuan tengok anak-anak kita tunggang tu. Jarang tengok orang perempuan tunggang kuda tu. Tengok steady dia kan. Saya pun nak naik juga. Lama tak naik kuda dah. Itu pesan ke ustaz-ustaz pegang kuda tu, yang bagi dia mengamuk. Patah tulang belakang aku, mampus kita. Tunggang kuda bagus dah. Memanah bagus dah, tuan-tuan tak? Tuan-tuan hidupkan sunnah ni, tak ada masalah apa. Makan tu, itu yang kita buat hari-hari. Hak lain kita tak buat hari-hari. Kita tak tunggang kuda hari-hari. Betul tak?
Kita tak memanah hari-hari, tapi sunnatullah badan kita ni dia kena makan. Saya nak pesan tuan, boleh tak lepas ni ubah sikit, ya, kita tukar sikit. Kita makan buah dulu sebelum makan benda lain. Lepas tu tuan-tuan nak tibai apa, tibailah. Tuan-tuan makan buah ni berak pun senang. Kalau tidak, tuan-tuan duduk jamban bila pula nak keluar ni. Terutama bulan puasa sebab kurang minum. Saya habaq tuan-tuan ni. Tuan-tuan duduk jamban lebih pada 5 minit, masalah lah tu. Benda tak mau keluar. Duduk jamban lama-lama ni tak elok. Sebab benda tu akan terkeluar. Sebab nak sebut macam mana tak tahu. Bila tuan-tuan banyak sangat meninggung, jubak kita tu ni cerita tuan-tuan ni, senang cerita. Dia akan terkeluar. Pengambilnya buasilah kita tuan-tuan. Sebab itu kita tak boleh bertenggung kat jamban. Sebab itu dalam Islam pun tidak digalakkan duduk jamban lama-lama. Habis kerja keluar. Kalau boleh duduk je. Habis. Tu paling makna usus kita tu bagus. Tapi puas meneran, dia keluar macam tai kambing. Selesa lah tuan-tuan. Ini kena habaq betul-betul ini tuan-tuan ni. Kita ni bila kepala dia tu keluar macam tai kambing, tu dah tuan-tuan kan. Ni habaq ni. Menandakan kita, apa yang kita makan tu kurang serat. Kurang fiber. Tak apa saya cerita panjang-panjang benda ni. Saya nak bagi puan-puan ni sihat. Supaya kita boleh bantu Palestin tu pakai maflar belaka ni. Semangat tu kuat. Lepas ni saya nak ajak ustaz, tuan-tuan pergi ke Chiang Rai. Ustaz. Dakwah dengan orang asli atas bukit tu. Dia macam ni juga. Dia wujudkan madrasah. Daripada tak ada orang Islam, sampai ramai orang Islam di ujung Chiang Mai tu, Chiang Rai. Sempadan dengan China, Laos, Kemboja dan sebagainya. Kami sampai pergi ke sempadan tu. Berdakwah pada orang asli. Orang keturunan Mong, Aka, Iko, rupa sebiji Cina. Dia pun tak kerti cakap Cina, ikut bahasa dia lah, bahasa hutan dia tu. Kita pergi bukan tahu apa pun. Tapi oleh kerana anak dia tu dah Islam, orang nanti cerita kemudian, habis makan dulu. Cerita panjang-panjang tuan-tuan ni. Nak cerita lah, kerja kita ni banyak. Lain kali kan kita buat rombongan pergi ke Chiang Rai, tapi kau naik kereta 4-5 hari baru sampai. Naik kapal terbang sikit daripada Hat Nyai tu, turun ke Chiang Rai. Pada Chiang Rai nak pergi ke gunung tu 2-3 jam juga. Sebab dia sampai ke sempadan tu. Salah lagi ya? Cerita kita sihat dulu, baru kita boleh pergi ke Chiang Rai. Ini dah sakit aja bukan? Nak buat kerja dakwah macam mana? Sambil-sambil jalan timbul pengalaman tuan-tuan. Kan? Kita pergi jauh-jauh. Kan? Berdakwah dan sebagainya. Ada depan mata kita, had sempadan kita tak tengok pun kan? Saya nak sebut tuan-tuan, habiskan buat makan ni, sunnah makan ni. Saya dulu terfikir bila Barat buat kajian, kenapa perlu dahulukan buah ni? Kita orang Islam ni, kita terfikir dah. Pasal apa Nabi ni sunnah dia makan buah. Jangan pula tuan-tuan duk fikir pasal apa Nabi makan buah 63 tahun ni wafat dah. Itu bukan kerja kita. Bukan ke Nabi 63 wafat dah, betul tak? Kan? Itu bukan kerja kita. Tapi kita sepanjang kisah baginda, Nabi jarang sakit. Dan Allah nak tarik umur 63, nak buat macam mana? Bukan? Inilah keajaiban makan buah tuan-tuan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Maka ni mula pada hari ni
pesan-pesankan tok laki kita, jangan lupa beli buah. Supaya pagi-pagi, tengah hari, malam, kita boleh hidangkan. Paling baik, dah makan tu, relax kejap, biar perut serap dulu. 5 minit ke kan? Hidang buah tu. Betul baru hidang. Nasib baik biar dia relax kejap. Dah makan, lepas tu nak rasa semayang dulu. Contoh. Macam kita buka puasa tu lah kan. Makan buah semayang maghrib. Dah rasa segar. Betul tak tuan-tuan ni? Kalau tuan-tuan azan, ya Allah. Dah perut kita tu sekar sebab dia terkejut beruk tuan-tuan ni. Perut tengah kosong je tuan-tuan tak? Masuk benda keras. Masuk. Betul tak? Terkejut dia. Sebab tuan-tuan tidak melayan perut tu. Tapi kalau tuan-tuan layan dia makan buah, dia pun seronok aja terima. Diserap pelan-pelan. Kita pun semayang tak? Lepas tu baru kita makan nasi. Baru itu sunnah perut tuan-tuan. Boleh tak ni? Saya pesan ni tuan-tuan ni supaya tok laki kita panjang umur macam kita juga. Ya. Sebab suami kita ni pagi-pagi pergi kedai kopi lah. Saya minta maaf lah Ustaz. Saya bukan jenis orang pagi-pagi makan kat luar. Tak. Saya makan kat rumah. Ya. Kadang-kadang dah tak ada buah, daun-daun ulam tu saya blend, saya minum. Oh, nak ceritanya. Sebab itu saya kejamban lega aja. Tak sampai 2 minit keluar dah. Duduk aja. Habis. Itu menandakan usus kita tu bagus. Makanan tu banyak serat. Boleh ke ibu-ibu ni? Bukan suruh ubah mendadak ni. Ubah sikit-sikit tuan-tuan ni. Lepas tu tuan-tuan ketagih manis, ambil buah je tuan-tuan. Kan? Allah sampai jatuh untuk dia tu. Jangan marah kat aku. Oh, datang kemari pertama kali pandai pula nak ngajak aku ya. Aku ni lebih awal makan garam tau. Tuan-tuan anggap gitu mampus aku dah. Betul tak? Bahasa Kedah ni memang kasar tapi hati dia baik. Itu bila Menteri Besar tuan-tuan berucap tu. Dengar tu macam kasar. Tapi itulah orang Kedah lah kutung lah. Saya ni boleh faham ni sebab kahwin orang Kedah. Tu nak ceritanya. Ni tuan-tuan ni boleh tak ni? Tuan-tuan nak tanam buah ke saya tak kira. Tapi manfaatkan buah itu ikut sunnah Nabi. Pahala dapat kita ni bukan kena ikut sunnah tuan-tuan. Sunnah. Dan sunnah yang paling hari-hari kita lupakan sunnah makan. Sebenarnya itulah cara Nabi mengajar kita untuk jadi sehat tuan-tuan ni. Saya tuan-tuan semenjak saya buat lagu tu exercise jugalah. Tapi bila saya kurangkan gula tu lah, gula pasir tu. Kurangkan makan nasi sikit, saya banyakkan makan buah ni, sayur-sayur ni. Saya tu daripada 73 lu turun kerana tinggal 63, 64, turun 10 kilo. Jumpa je orang kata, sakit kah? Nak aja aku jawab. Cara orang Kedah jawab kan? Sakit kepala bapa kau. Itu dia. Jumpa kita aja tanya sakit. Bukan, tanya sihat kau. Sebab bila tanya sihat tu sebab dia boleh main tu sebab sihat lah. Kalau dah sakit, bila saya nak main ke kompleks tuan-tuan ni? Tak main dah kita dah. Sebab sihat lah kita boleh main. Umur dah 58 tuan-tuan, setahun lebih lagi pencen dah. Adik-beradik saya, adik-adik, kolesterol tinggi, darah tinggi. Kencing mana? Kita aja belum kena lagi. Tu dia tuan-tuan. Boleh tak ni? Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita perlu sihat. Sebab apa perlu sihat? Sebab kita berada pada zaman yang sangat mencabar ini. Orang kata kita berada pada zaman AI.
Orang kata kita berada pada zaman sains dan teknologi kan. Dan cabang dia sekarang ni kita sebut sebagai AI. AI itu apa? Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan. Gambar kaku boleh bercakap kan ni. Tu teknologi kita hari ni. Mereka ni tahu dah muda-muda ni. Kita hak tua-tua sikit ni, tahu sikit-sikit dah. Tapi kita cerita cara mudahnya, gambar kaku tu, gambar saya ni, esok saya tak payah main sini Ustaz. Tuan-tuan tempek je gambar saya kat sini. Saya tulis je siapa saya nak cakap. Gambar tu boleh buka mulut dah. Dia cakap. Tu zaman lah ni. Teknologi ni. Anak-anak saya yang kerja dengan IT ni sekarang ni, banyak kena buang dah. Sebab AI dah ambil. Gambar-gambar yang kaku ni ambil alih kerja dia. Tuan-tuan tulis je nak cakap apa. Esok saya mensyarah ni tak payah masuk kelas dah. Letak je skrin, letak je gambar saya. Tak perlu pun saya buat live, tak perlu. Letak je gambar skepin, tulis aja. Gambar tu akan buka mulut. Tu robot ambil alih lah. Anak saya ni baru je kena buang kerja. Dia dah kerja tetap. Dia bagi pampasan 3 bulan. Sebab dia kerja dengan anak syarikat Google. Nak ceritanya, kerja dia buang orang. Sepatutnya IT ni lagi banyak orang kan. Sebab robot dah ambil alih. Gambar-gambar kaku ni. Lebih kurang gitu nak mudah cerita Ustaz ni. Canggihnya teknologi hari ni. Orang nak menipu pun boleh. Betul tak? Orang yang kena scam apa, kebanyakan AI. Dalam bahasa orang Kedahnya, Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan yang penuh kepalsuan. Maknanya dunia akan datang ni akan semakin banyak menipu. Sekarang pun dia bohong dah. Sekarang ni kan banyak orang bohong. Pemimpin bohong. Buka mulut bohong. Dah tuan-tuan tak? Dengan AI ni lagi kuat bohong lepas ni. Jadi kita perlu sedia. Orang putih duk tulis benda ni lama tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan baca buku orang putih ni, sebab saya ni suka baca sikit buku orang putih. Sebab orang putih ni dia bukan yang cipta teknologi ni. Betul tak? Dia cipta. Tapi dia cipta, dia bersedia. Kita ni takut kita ni hanyut ni. Lepas tu bila baca buku orang putih, saya baca tuan-tuan, dia kata, buku dia tajuk dia Staying Up in a Down World. Tu. Nak hidup ni lebih baik dalam dunia yang semakin teruk. Kemudian dia tulis lagi, Raising a Positive Kid in a Negative World. Dia kata nak lahirkan anak-anak yang baik menghadapi dunia semakin teruk ni. Nak cerita ni, jangan tuan-tuan mengharapkan IT teknologi semakin canggih, dunia akan menjadi semakin baik. Tak ada. Dia akan semakin teruk. Penipuan, scammer akan terus makin canggih berlaku. Cuma macam mana kita nak bersedia-sedia ni. Betul tak tuan-tuan? Tu yang paling penting tu. Kejap minum. Ikutnya kuliah duha ni pendek-pendek je. Dah 10-20 dah. Belum naik kuda lagi. Kejap lagi saya nak balik tak? Kan terbang tinggal lepas ni. Mampus aku. Besok kerja. Hari Ahad kerja kan? Kat Terengganu. Kita ada kelas. Mengajar anak perempuan lah kalau ada. Saya tanya, ada orang Kedah tak? Ada. Bila ada sebut nak Kedah. Kita perlu fokus lebih pada orang Kedah. Kena ajak dia lebih sikit. Sebab bini kita orang Kedah. Sebab tuan-tuan tu kalau lepas anak tuan-tuan dalam kelas saya, InsyaAllah tahulah saya ngajar dia. Bukan tuan-tuan? Kita kena ada tanggungjawab dia. Sebab kita nak menghadapi dunia yang dahsyat ni.
Dunia semakin dahsyat ni, tuan-tuan jangan haraplah dia akan semakin baik. Yang perlu kita bersedia hari ni, macam mana nak sediakan anak-anak yang baik ni, nak menghadapi dunia semakin tak baik ni. Tengok tuan-tuan. Oh, dunia makin teruk dah. Makin teruk lah ni. Bukan? Tak teruk ke dunia ni tuan-tuan? Ya. Jangan pergi jauh lah tuan-tuan ni dalam keadaan sekarang ni. Ini jangan cakap pasal AI ni. Teknologi palsu ni, betul tak? Ini cerita macam-macam orang boleh tipu kita, bohong kita. Tengok persekitaran kita pun, tengok dah. Jantan dengan jantan tak percayalah lah ni. Tidak tuan-tuan? Tuan-tuan tengok konsert-konsert yang masuk ke negara kita ni. Yang Coldplay masuk tu kan. Welcome to Kuala Lumpur. Nampak? Pemimpin kita cakap gitu, kira hebat lah tuan-tuan ni. Bukan? Welcome to Kuala Lumpur. Walhal kumpulan tu pro LGBT. Tuan-tuan nampak? Tuan-tuan, Qatar, ni cerita ni Qatar. Masa dia buat pertandingan bola sepak Piala Dunia tahun 22, tahun lepas. Bulan 11. Dia kata apa? Barat merancang nak merosakkan Qatar. Tengok hebatnya Barat ni. Dia ingat dengan teknologi canggih ni, dia boleh rosakkan umat Islam. Tapi bila umat Islam bersedia, tengok selamat ke tidak. Qatar ni penduduk tak sampai 0,5 juta pun. 450,000 je, negara kecil. Tapi pemimpin dia tak pandai bohong. Pemimpin dia bertegas. Dia sudah bersedia. Barat tak pernah buat pilih Qatar jadi apa, tak pernah buat pilih negara Arab. Negara Arab ni jadi tuan rumah Piala Dunia. Mana pernah dibuat? Tiba-tiba dia pilih Qatar. Sebab dia tahu Qatar ni unik. Sebuah negara yang sudah bersedia. Jadi dia nak masukkan benda-benda tak elok ni. Cerita ni tuan-tuan sikit. Lepas tu baru kita cerita ke Chiang Rai. Habis ke berapa? Tok laki tuan-tuan makan ke tidak tengah hari ni? Nasib dia lah. Siapa suruh tak datang? Dia lah masak. Saya kalau isteri saya keluar, lagi bagus, saya belajar masak. Jangan main Ustaz. Masak apa saya tak kerti, tuan-tuan bagi tahu saya. Kalau buat kuih apam tepung beras tu sampai pecah macam gunung berapi tu. Sebab itu buat kuih apam bantat, tak pandai masak tu. Pecah 4 tu, Cina suka. Kuih masuk rezeki, dia kata. Jangan main. Isteri saya tak ada, jangan risau. Anak-anak terpelihara. Ini surah rumah tangga, jangan main-main. Mana? Sebab itu isteri tak perlu risau. Pergilah buat umrah pun. Buat haji hari tu kan. Saya jaga rumah pula. Dulu saya pergi, dia jaga rumah. Kali ni dia pergi, saya jaga. Tengok ada anak saya sakit demam. Tak ada. 6 anak tuan-tuan. Taklah banyak sangat. Boleh lah. Ni nak ceritanya. Ini bila isteri keluar, habis rumah puak beranda. Laki tak tahu nak buat apa. Tak jadi laki laku tu. Mai kuliah ni, dia tak makan. Pandai-pandai lah cari makan. Marah tu laki kita ada belakang tu dah. Tu dia kan. Nak makan sama-sama, mai kuliah. Tengok tuan-tuan. Tak apa kejap lagi habis. Jangan risau. Habis kuliah bergaduh untuk laki lah. Habis je tak? Perempuan, Qatar kan nak cerita bila dia bersedia ni. Kita kena buat juga. Baik tu mana benda yang tak betul, kita kena lawan. Saya tak peduli, saya lawan je. Walaupun susah untuk saya ni lawan ni sebab kita kerja. Main surat kuning, sudah. Berpuluh surat kuning main dah. Macam mana hidup? Hidup kenalah berjuang, betul tak? Surat kuning tu makna surat amaran lah.
Kalau dengan surat dah takut nak berjuang apa? Tuan-tuan, dia kata ni Barat sengaja pilih supaya dia boleh masukkan LGBT, masukkan seks, masukkan arak, apa semua tak? Sampai kat Qatar, kamu pilih aku ya. Aku terima. Syaratnya, nampak? Tak ada unsur LGBT, iklan-iklan, semua tak boleh. Tak ada arak. Arak ni simbol Piala Dunia bola sepak. Dia boleh kata, tak ada. Tak boleh. Apa juga berkaitan dengan maksiat, judi, arak, LGBT, seks dan sebagainya. Tak boleh. Bila azan, aktiviti kena berhenti. Nampak? Lepas tu bila dia buat syarat begitu, dunia nak pulau. Apa kata cakap? Pulau lah. Nampak? Kalaulah Piala Dunia itu buat kat negara kita, agak-agak lah. Agak-agak. Bukanlah bersangka buruk. Berani tak kita cakap macam tu? Kalau dah Coldplay pun welcome to Kuala Lumpur, agak-agak kalau nak buat negara kita, berani tak pemimpin kita kata, tak boleh arak. Arak tu kat Genting Highland tu, itulah judi. Mereka cakap nanti, marah pula. Bukan? Berani tak kita cakap, no LGBT. Bukan no LGBT, LGBT memang tak boleh dah. Iklan dia, lambang pelangi tu, tak boleh. Selama ni Piala Bola Sepak, itulah lambang dia. LGBT, arak, judi. Judi memang tak ada dah. Arak lah nak masuk kan. Tak boleh. Tuan-tuan, itu tegasnya pemimpin dia nak menghadapi dunia AI ni. Nak cerita ni, dunia mencabar ni. Lepas tu dia kata nak pulau-pulau lah. Akhirnya tak jadi pulau. Jalan. Tuan-tuan nak tahu, sepanjang perlawanan bola sepak yang tak berlaku Piala Dunia selama ni, itulah yang paling baik yang pernah diadakan. Sejarah, Ustaz. Sebuah negara Islam yang kecil membuktikan dia buat tanpa benda-benda macam tu, itu yang terbaik yang pernah diadakan. Tuan-tuan nampak tak ni? Yang terakhirnya, terakhir ni dia mungkin sampai setengah jam lagi. Jangan kan apa tu kan. Ustaz lepas ni nak bawa saya pergi tengok tu kan. Saya nak pergi tengoklah sekejap. Ya, cakap dah dekat sejam dah ni. Tajuk tak masuk lagi. Ni nak ceritanya. Mai ke sini seronok, bukan apa. Ya. Seronok tengok tempat tuan-tuan dan puan-puan ni. Mai pula dia kata selama ni kuliah duha tak buat pada hari Sabtu, dia buat hari Selasa. Mai pula dapat rostrum. Mula-mula kita boleh duduk ni guna. Ni kayu getah ni. Siagak tuan-tuan bukan? Seronok main sini ni. Kan? Tengok sekeliling kawasan Gunung Ganang ni. Seronok. Teringat Chiang Rai. Betul tak ni? Saya tengok. Ya Allah. Malam kita pergi. Saya dah pergi. Apa tu? Ni nak pergi lagi ni. Ya. Ni nak cerita tuan-tuan ni pasal apa ni, kita kena bersedia dengan orang-orang kita ni yang bersedia. Sebab kerja kita banyak. Bila ramai orang baik ni, kita boleh perbaikkan yang tak baik tu. Tapi bila ramai orang jahat ni, hak baik jadi jahat. Dia tuan-tuan kan? Sebab itu kita kena bersedia ni. Dan saya seronok lah. Ni apa ni Ustaz? Ada kereta ganggu jalan. Apa peliknya ni? PKA. Betul ya PKA? PKA 9437 Proton Saga. Tuan-tuan parking apa siapa blok-blok orang ni? Saya bukan apa Ustaz. Saya cukup marah bila ketika hari Jumaat orang parking sampai jalan jadi sempit. Orang bukan Islam duk maki kat kita. Lepas tu yang buruknya bukan dia, Islam jadi buruk. Jalanlah jauh sikit, tak apa. Sihat. Kalau boleh dia nak parking depan tangga masjid, ni mangkuk punya perangai ni.
Ini jemaah Jumaat ni untuk laki kita. Kadang-kadang tuan-tuan nampak dia dah datang lambat. Parking dah jauh, parking dah tak ada, betul tak? Dia parking sampai jalan jadi sempit. Masalah di situ Cina-Cina tu nak lalu. Tuan-tuan, kita ni nak lembutkan orang dengan Islam. Lepas tu kerana kereta kita sebiji, Islam tu jadi rosak. Bukanlah saya tegur hak ni kebetulan. Bukan tegur hak ni, Jumaat tu. Hak ni halang kita aja. Hak Jumaat tu. Baik itu, sebelum khutbah bermula, masa khutbah tu kena pesan hak ni dulu. Khutbah Jumaat tu. Nak ingatkan hak-hak orang pemalas ni. Dah datang lambat. Parking dia nak yang paling dekat dengan masjid. Tu nak keluar kepala bapa tu. Parkinglah jauh sikit tuan-tuan. Janji kita permudahkan orang supaya dia tak nampak Islam tu. Apalah orang Islam ni buat kerja lagu ni, betul tak tuan-tuan? Dia buat benda sama, kita pun marah dia juga. Dia ada perayaan kat Tokong, dia akui lah kan. Dia halang jalan, kita pun marah juga. Tambah lagi kita ni jangan bagi orang marah, tuan-tuan, bukan apa. Supaya dia nampak, sebab dia bila dia marah, dia tak nampak kat kita buat salah tu. Dia nampak kat masjid, kat Islam tu. Udahlah masjid tu berkubah. Confirm lah masjid. Kalau tuan-tuan buat masjid macam ni, ini bukan masjid. Kan? Contoh. Ya. Ini orang ni saudara-saudara kita ni faham ke tidak tak tahu, tapi dia main je. Kita kira faham je lah. Ustaz, tuan-tuan buat benda macam ni, saya teringat anak-anak orang bukit kat Chiang Rai tu. Ustaz, teruskanlah kerja-kerja baik macam ni. Tuan-tuan tahu macam mana sejarah. Sikit je lah nak habis ni. Sejarah saya boleh ke Chiang Rai ni. Sempadan Cina lah. Kalau tuan-tuan ada masa esok nak pergi berjalan melaut, pergilah. Daripada tak ada orang Islam, dia bermula pada Ustaz Wahab Badul Kulim juga. Ustaz Wahab meninggal dah. Dulu dia mulakan kerja dakwah ni. Dia bawa 4-wheel, dia kereta buruk, dia tu bawa dengan mangkuk apa semua. Daripada sini nak sampai ke Chiang Rai seminggu. Dah sampai ke ujung Thailand tu. Saya pun, kita ni nak buat kerja dia, nak sambung sikit je lah. Sebab dia dah buat kerja terlampau banyak. Kita tak mampu nak ikut macam dia buat. Nak cerita kat perempuan ni, Ustaz Wahab ni. Orang Kulim, tanyalah YB6 tu Ustaz Tarmizi. Dia lah mula-mula ajak saya. Dia kata kita kena sambung dengan kerja-kerja Ustaz Wahab ni. Dia kata dia nak jadikan Sungai Mekong ni tempat orang berwuduk. Sungai Mekong pada negara Cina, tuan-tuan, terbit daripada Vietnam tu sampai ke bawah tu. Kita dengar tu terbit air mata kita. Orang Kedah punya pemikiran ni jauh ke depan. Dia boleh fikir nak jadikan Sungai Mekong tempat orang berwuduk. Tuan-tuan, menitik air mata kita tau. Saya pun tak terfikir lagu tu. Sampai dia boleh pergi ke hujung sempadan tu. Pergi berdakwah kepada orang asli bukit sempadan. Macam mana dia buat? Dia bukan boleh berdakwah pun. Sebab dia bukan boleh bercakap bahasa orang bukit. Bahasa Siam tak erti. Dia pakat dengan orang petani pergi. Orang bukit pun tak boleh cakap Siam. Sebab bahasa dia lah. Sebab kawasan bukit ni kesejuk. Orang bukit beranak banyak. Dia terlarang nak bela lah. Pergi sana menggigil tuan-tuan daripada Chiang Rai tu naik ke bukit 2 jam lagi. Sejam 2 tengok bukit mana kita pergi. Negara Siam ni kan kebesar. Orang bukit ni beranak ramai. Tengok anak dia berderet. Dia mula dengan anak tu diserahkan kepada orang Islam. Maka bermulalah bukanya madrasah di bawah bukit tu. Daripada 1 sekarang dia dah ada 4. Nak ceritanya, kerja orang Kedah ni
Sebab itu saya percaya pada orang Kedah ni. Kalau dia mau, dia boleh buat. Dia buat pula tu benda-benda yang kita tidak boleh fikir. Macam masjid tadilah, masjid-masjid negeri lain semua berkubah. Dia boleh buat masjid yang lagu tu 4 segi je. Orang datang tak percaya. Ni masjid ni, nampak? Sekarang ni dikata hari ni ada 30 bas mari. Nampak? Tuan-tuan ni boleh jadi juga ni. Sebab kita berfikir tu menjangkaui masa dia. Ustaz Wahab cakap, almarhum ni, dia nak jadikan Sungai Mekong Sungai Mekong ni bukan macam sungai kita kecil ni. Besar. Tuan-tuan boleh nampak sempadan tu Laos. Sempadan tu Myanmar. China, nampak belaka tu. Tuan-tuan pergi ke Chiang Rai tu dia. Saya nak pergi lagi. Paling penting kena sihat lah. Kalau dah kena gout, nak pergi macam mana? Sakit lutut. Betul tak tuan-tuan kan? Ya. Saya dah pergi dah. Buat je. Fikir lagi apa. Apa yang kita boleh bantu. Korban. Pergi. Pakat-pakat cari duit pergi. Korban di sana. Bagi orang Bukit makan. Puas hati. Beli lembu dia. Lembu dia baru 3,000 lebih. Lembu kita dah 7,000. Lembu dia lagi besar daripada kita lagi. Weh tuan-tuan, nak ceritanya. Ustaz Wahab kan tahu bahasa Bukit pun. Tapi dia ambil anak-anak orang Bukit ni. Bila dia percaya pada orang Islam sebab kita ni baik. Ni perlunya jadi baik ni. Nak menghadapi dunia yang tak baik ni. Hari ni daripada 1 madrasah, dah 4 madrasah. Semua anak-anak orang Bukit. Duduk madrasah, mengajar macam ni lah. Mengajar Quran. Walaupun tak ada ID. IC tak ada apa, tak ada. Itu dia orang usahakan lah. Tuan-tuan, anak ni yang dalam 45-6 tahun, ada yang 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun kan ni, sedang membesar di madrasah. Bila anak ni pandai ni, dia lah akan pergi balik ke bukit dan bawa risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ke sana. Apakah kita tidak yakin suatu hari nanti Sungai Mekong akan menjadi tempat manusia beruduk? Hebat tak orang Kulim tuan-tuan ni? Ini kat Kulim ke Ustaz ni? Kulim ni? Oh, Kulim. Saya puji orang Kulim ni. Kita pergi sekarang tuan-tuan, usahakan nak buat kerja Ustaz Wahab. Jauh sangat. Kita nak sambung sikit kerja dia. Sebab dia dah buat banyak dah. Itu contoh jalan satu. Jangan kita berderu sana pula semua. Tempat lain macam mana pula kan? Bagi contohnya. Nak habaknya. Kalau kita sediakan orang-orang, tok laki kita, anak-anak kita ni, harap-harap begitulah. Kita usahalah tuan-tuan kan? Saya pun usaha juga. Tapi anak-anak kita ni ada jiwa ni, ada jiwa tu. Nak sambung kerja-kerja kita. Tapi kalau anak-anak asyik sakit aja betul tak? Kita pula jaga anak sakit. Sekarang ni kan banyak mak bapak apa tu jaga anak anak kita tak jaga makan tuan-tuan. Kalau minum tu, dia suka yang ada bubble-bubble tu lah. Ada biji-biji tu. Heran kita. Tu gula tu tinggi. Dia letak kopi yang pahit tu, letak gula nak jadi dia manis. Tu banyak sudu gula tu. Teh tarik, kopi, tak terkira tuan-tuan. Teh, kopi semua pahit. Betul tak? Sebab itu kau nak sihat, minum yang pahit tu. Tak sedap pula, pahit. Tak sedap bergula. Berapa banyak susu yang tuan-tuan kena bubuh tu. Berapa cawan, berapa sudu gula tu. Nak hilangkan pahit tu. Baru kopi tu ada kick. Betul tak? Tuan-tuan jadi sedap tu sebab gula tu dah banyak. Nak ceritanya. Itu anak-anak sekarang ni. Kita yang nak mati pula jaga dia. Patut dia lah nak jaga kita nak mati ni. Betul tak ibu ni?
Sebab kita dah susah jaga dia dulu dah. Nak cerita tuan-tuan, kerja kita ni banyak. Tuan-tuan, bila saya pergi tengok semangat orang-orang Chiang Rai tu, madrasah 4 madrasah ni. Baru-baru ni dia orang buat program bersunat anak-anak orang bukit tu. Nak cerita. Saya tak boleh pi tuan-tuan sebab tak cukup dia punya apa tu. Jadi yang mana boleh pi kita suruh pergi. Kita carilah apa tu. So dia pun adalah bajet dengan saya kan aktif dalam Perkim. Saya ni naik yang di Pertua Perkim. Yang di Pertuanya Tun Mahathir. Oh, tu dia. Saya goyang dia lah nak cari duitnya. Tun, kita nak ada program kat Chiang Rai ni. Mari pitih sikit. Contoh je lah. Jadi adalah Perkim ni adalah duit sikit. Kan, kita pergi dengan Yayasan Isra, adalah dengan orang Kedah juga pergi. Dengan YBC pergi. Baru ni yang bersunat ni dia orang tak pergi. Saya tak bagi tahu depa. Yang ini kita buat sulit-sulit je. Kan apa tu. Sebab nanti dah pergi tu lah. Jadi kita hantar ramai-ramai pun nak tengok orang bersunat je, buat bukan ada apa. Betul tak? So yang pergi tu duit je, duit kos untuk dia bersunat. Kita hantar seorang je pergi. Program bersunat dekat 100 orang. Doktor-doktor apa semua kita sediakan. Apa tu? Dia orang dah sediakan. Ini kos-kos ubat-ubatan apa semua tuan-tuan. Nak ceritanya. Tuan-tuan. Daripada tak ada orang pun Islam kat situ, sekarang anak-anak orang bukit dah beratus dah jadi Islam. Tuan-tuan bayangkan bila dia besar, faham Islam, balik ke rumah dia. Apakah Sungai Mekong tidak akan menjadi tempat manusia berwuduk? Sayalah tuan-tuan. Dengan adanya orang-orang macam ini ni, kalau tuan-tuan pergi sana pun, kita bukan boleh buat apa pun, tapi kita boleh tengok apa di situ yang berlaku di situ kan. Kita bagi sokongan kat mereka ya. Udah pergi sana seronok, kawasan cantik, kawasan sejuk, pokok longan banyak, mata kucing tepi-tepi jalan je berbuahnya. Nak ceritanya, hak yang kita makan tu semua datang dari sana. Bunga dia besar. Bukan, buah-buah dia nak cerita tempat sejuk. Dia macam Cameron Highland jugalah, tapi sejuk lagi. Masa panas-panas lah, sejuk lah. Bukan? Jadi berjalan kita, kembara kita itu kembara meraih pahala. Betul tak tuan-tuan? Lagi pun tu sepadan dengan dia, dekat je. Ya, asyik pergi hatnyai je. Itu bukan buat dakwah. Kalau tok laki kita pergi hatnyai, itu bukan buat dakwah tuan-tuan, dia pergi mengurut. Ngurut kat sini boleh urut gatai tak tentu pasal. Kan? Hanya kata apa tuan-tuan nak beli-beli barang sikit boleh lah, sekadar nak mengurut. Allah, jam berapa jam kat situ tu. Tuan-tuan pergi ke Chiang Rai ujung sekali, tuan-tuan tengok dia berdakwah. Kita jalan ke dakwah kan, sampai rumah mak bapak dia atas bukit, tengok babi hutan bawah rumah dia. Nak lari ke tidak tengok babi ni? Biasalah ada orang bukit bela babi hutan, takkan nak lari kot. Hadap je lah babi tu. Jangan dia sembelih babi bagi aku makan, sudah kan? Tapi dia raikan kita tuan-tuan, dia masak lah. Tapi kita tak larat tengok babi bawah rumah tu. Dia masak pulut je, pulut bukit kat kita. Cara masak dia lah, kita rasa je lah kan. Tapi tengok dia bela babi hutan tu, kok kat bawah kan. Berat aku lagu dia. Tapi cabaran dakwah tu nak ceritanya. Kalau ustaz lari habis Kalau tuan-tuan pergi berdakwah gitu, tuan-tuan lari tengok babi habis cerita. Terlibat apa? Tengok babi lari dah. Babi itu makhluk Allah, jangan hina dia. Dia orang nak belah tu, tengok dia macam pasal. Dia masuk Islam so dia tak belah lah dah. Tapi itulah makanan dia. Orang asli orang kuno. Anjing babi itu perkara biasa dah.
Kadang-kadang mak bapak dari dakwahnya pun dah masuk Islam dah. Bila babi juga. Tapi nak macam mana, tuan-tuan? Nak faham Islam ni bukan sehari. Sebab itu kita kena pergi selalu. Kita pergi bawa satu strak makanan. Bagi mereka. Tak apa, kita seronokkan dia. Kita bagi orang makan ni, yang seronok bukan dia, kita. Ke tuan-tuan rasa resah bila bagi orang makan? Rasa stress, tension dah. Kita bagi orang makan ni, yang seronok tu kita. Bukan dia. Seronok tuan-tuan ni. Jadinya, tuan-tuan nak balik lah. Jadi, Allah, duk menyumpah belaka ni kan. Tok laki aku tak makan lagi ni apa semua. Kurang duha panjang-panjang ni. Jadi, tuan-tuan, saya minta boleh tak? Kita bersedia, boleh Rahman ya? Kalau tuan-tuan boleh ambil satu cukup dah. Bagi kita sihat dulu. Ambil mula-mula kan. Supaya kita ni umur panjang, kita boleh buat kerja lama lagi. Anak-anak kita yang tak betul, kita boleh perbetulkan sikit. Sebab dunia makin teruk dah ni. Kita boleh nampak dia, kita boleh berbetulkan dia. Sebab kita orang tua. Mana yang buat tak elok, kita betulkan balik kan. Supaya esok dia ikut kita. Akhirnya nanti, bila kita pejam mata, dia buat sambung kerja kita, pahala dia mengalir kat kita. Dalam Islam ni beruntungnya lagu tu, tuan-tuan. Walaupun kita telah pergi, anak buat baik, pahala dia mengalir kat kita ke kubur. Nampak? Itu tuan-tuan nak balik lah. Cerita ni tak habis. Kan? Terima kasih banyak lah dong. Ni dia tanya, boleh tak bagi tips dia? Ya, sebelum mak bapak ni dijemput Allah, apa yang perlu kita buat kan? Tuan-tuan, Islam ni bagusnya, dia bukan sekadar agama. Dia ni cara hidup. Islam ni, orang Kedah kata, is a way of life. Islam satu cara hidup. Sebenarnya Allah bentangkan kita 24 jam ni, semuanya kerja cari pahala. Sampai tidur pun pahala. Sebab itu, mana ada agama ajak kita tertib. Betul tak tuan-tuan? Bangun awal pagi nampak. Betul tak tuan-tuan? Semayang subuh. Paling baik berjamaah ke masjid. Goyang anak kita tu pergi. Sebab dia akan menyambung pahala untuk kita bawa ke kubur ni. Saya goyang je anak aku. Tak kira. Orang muda sana bukan nak pun. Ya. Saya bangun 5.45. Kita semayang dululah apa yang patut. Azan je goyang. Bangun! Tak peduli aku. Sebab kita ni kadang-kadang tak cukup nak buat sorang-sorang, betul tak? Kena ada orang yang menyambung dia. Goyang! Subuh tu paling susah nak semayang ni subuh. Waktu tu lah seronok tidur. Setan nak bertopuk kat kita. Nabi ni cerita ni panjang. Kita ni buang air pun pahala, betul tak? Pergi jamban tu buang pahala, buat kerja jamban pun pahala. Sebab itu Islam ni cara hidup 24 jam tu kerja buat pahala. Masuk jamban pahala, keluar jamban pahala. Tapi kenal tertib dia, nampak. Masuk kaki apa, keluar kaki apa, betul tak? Terlupa doa tu nak macam mana kan? Yang pentingnya tertib tu kena ada. Pahala belaka tu masuk jamban. Mana ada agama masuk jamban pun bagi pahala. Kan? Sembahyang subuh jemaah lagi pahala, jemaah lagi pahala, makan pahala. Nampak? Tuan-tuan, hidup kita ni ibadah. Ibadah kita masuk jamban pun ibadah, betul tak? Datang ceramah ni ibadah belaka. Jangan tuan-tuan tengok ibadah ni datang ceramah, semayang, puasa, zakat, haji. Tak. Yang tak pernah pergi haji pun Allah akan janjikan syurga. Balik pada haji mengumpat orang pun tak guna juga. Pergi umrah tiap-tiap tahun, bohong. Betul tak? Ada satu artis ni, kerjanya nak pergi umrah je, nak cari ketenangan. Tuan-tuan, ketenangan ni bukan dengan pergi buat umrah. Sebab umrah tu perlukan duit.
Kalau tuan-tuan tak pergi umrah pun, kalau mahat kompleks ni lebih memerlukan duit umrah tu tuan-tuan bagi kat sini, pahala dia jauh lebih besar pada buat umrah. Itu umat Islam kadang-kadang dia tak faham. Terutama artis-artis ni. Gaduh dengan suami, buat umrah. Cerai, buat umrah. Nak cari ketenangan. Contoh, tak ada kaitan dengan hidup yang dah mati. Ni baru ni artis ni. Baru pergi lagi. Tuan-tuan, ketenangan bukan dengan buat umrah selalu, tak betul tu. Ketenanganlah membantu mereka yang lebih memerlukan daripada buat umrah. Sahabat main ni. Dalam Islam ni dia ada fikul aulawiyat. Keutamaan dalam hidup. Buat umrah ni pahala kita seorang-seorang. Bantu mahtafiz ni. Tuan-tuan boleh sampai mai sini. Berapa banyak saham 10,000 buat umrah itu. Tuan-tuan letak kat sini. Ini saya nak cakap dengan artis tu, saya nak berbetulkan. Baru pergi umrah lagi. Umrah ni sunat, tuan-tuan. Itu pun pahala pribadi. 10,000 duit umrah bagi kat Palestin. Pahala siapa tu? Pahala pribadi tak? Tuan-tuan, saya nak sebut, pahala kita satu hal dimanfaatkan 10,000 tu oleh beribu orang. Umrah ni tuan-tuan buat seorang-seorang je. Tuan-tuan manfaatkan seorang-seorang je. Betul ya ni? Tuan-tuan, dah lah cerita jadi panjang ni. Nak ceritanya, dalam Islam ni 24 jam kerja, meraup pahala. Tapi kena ikut aula dia, keutamaan dia. Yang sunat tu dia kemudian ke umrah ni sunat. Dah pergi berpuluh kali cukup lah dah. Takkan tak insaf-insaf lagi. Kalau syarat umrah tu masuk syurga, kita yang paling kemudian masuk syurga. Orang Arab hari-hari berumrah. Allah tak sebut pun yang masuk syurga nanti orang Arab dekat Kaabah. Ada dalam Quran hadis kata. Habis makcik yang tak ada duit ni, tak pergi umrah, masuk neraka kita. Kesian kita makcik ya. Pergi sekali je, masuk neraka aku. Orang Arab bukan sekali. Hari-hari dia boleh buat. Rumah dia depan Kaabah. Raja dia, nah Kaabah depan mata. Ada Quran sebut Raja Saudi masuk syurga. Tu dia ustaz ni. Syarat syurga ni bukan buat haji, buat umrah. Syarat syurga ni faham tak jadi orang Islam ni? Faham tak keutamaan dalam hidup? Sebab itu rukun haji ni wajib jika mampu. Ramai orang pergi buat haji tiap-tiap tahun, tuan-tuan. Dah tentu ke masuk syurga. Habis kita tak pernah pergi ni, duit tak ada. Takkan masuk neraka. Islam bukan macam tu. Betul tak? Dah cakap ni panjang. Dah, saya naik kuda. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mei. Terima kasihlah suka apa tu dengar apa tu daripada tadi sampai sekarang kan. Itu sajalah. Minta maaf banyak-banyak. Saya ni cakap lepas tuan-tuan. Saya berceramah dia datang pada hati. Saya tak suka berselindung macam ustaz-ustaz ni. Ustaz-ustaz lalang kan. Angin bertiup sana diikut. Angin ke sini diikut. Sebab itu dia hidup. Kadang-kadang geram juga tengok puak-puak ni. Tak nak saya jadi panjang. Tapi kita geram juga. Ikutlah. Kan? Terima kasih banyak dengan tuan-tuan apa tu lah. Sebenarnya tuan-tuan ni turut mendoakan saya. Kita buat kerja baik-baik ni. Keluar pada rumah. Mudah-mudahan Allah tolong pula anak-anak saya kan.
Kita tak ada masa, kita duduk jaga anak orang. Kan? Mudah-mudahan Allah tolong jaga anak-anak kita pula kan. Itu sajalah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.